Ada kala dosa besar yang dilakukan oleh anggota, membunuh contoh, berzina contoh, mengumpat contoh, derhaka kepada kedua ibu bapa contoh, derhaka kepada suami, itu dosa besar. Dan dosa besar ni kita kena ingat, dia tidak akan gugur, Allah tak ampunkan dosa-dosa besar, melainkan kita wajib bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ingat tu, dosa-dosa besar ni dia tak padan dengan kita kata minta maaf. Contoh kita derhaka pada ibu bapa kita, kita kata mak minta maaf mak, contoh. Mak kita maafkan tu hak dia lah. Kita tadi tu yang nak bertaubat daripada dosa derhaka kepada ibu bapa, bukan sekadar minta maaf kepada mak kita, kita wajib bertaubat dengan taubat nasuha. Belajar bab taubat nasuha tu, apa syarat dan apa rukun taubat. Menyesal dalam hatinya, berazam takkan ulang sampai bila-bila dah. Segala dosa dan maksiat yang lain kena azam, tak buat dah segala jenis dosa zahir dan batin. Menyesali, itu contoh. Ada di kalangan kita yang kurang faham, mereka menyangkakan dosa-dosa besar ni akan gugur dengan kita memperbanyakkan solawat, dengan kita mendirikan solat berjamaah, dengan kita membuat amalan-amalan sunnah, dengan kita berulang alik ke masjid, dengan kita duduk melazimi majlis ilmu. Tidak. Yang gugur dengan amalan-amalan yang tersebut tadi hanya dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil akan gugur dengan ketaatan yang kita buat. Sembahyang 5 waktu menggugurkan dosa kecil. Berulang alik ke masjid, gugur dosa kecil. Hadir dalam majlis ilmu, gugur dosa kecil. Bersedekah, gugur dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tadi, minum arak, berjudi, berzina, membunuh, derhaka pada ibu bapa, derhaka pada suami, itu wajib kepada taubat nasuha. Maksiat hati pun dosa besar, ujub dosa besar, takabur dosa besar, riak dosa besar, dengki dosa besar. Jangan kita ingat dengki, sangka jahat tu dosa kecil, dosa besar. Dosa besar, berdengki, bersangka jahat, riak tu dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi kena taubat sungguh-sungguh, baru Allah ampunkan, baru Allah bersihkan hati kita daripada dosa-dosa besar tadi. Tapi cuma soalannya, itu tadi sampingan lah nak bagi tahu. Boleh jadi ada di antara kita yang tak tahu. Jadi dosa besar tu, selama mana kalau kita buat dosa besar, adakah orang yang buat dosa besar ni tadi jadi murtad, jadi riddah, jadi kafir? Ada tafsil, ada huraian. Ada huraian dia. Ni huraian dia. Dan bermula jatuh seseorang di dalam dosa besar yang lain daripada riddah. Minum arak, berjudi, berzina, derhaka mak ayah, derhaka suami, ujub, riak, takabur, sum'ah dan sebagainya tadi, tiada menjadikan dia seseorang yang melakukan dosa besar itu kafir. Dia tak jadi kafir, dia tak jadi murtad, dia masih lagi beriman. Maksud dia masih lagi beriman. Dengan semata-mata membuat dosa besar, dia masih beriman. Bunuh diri, dosa besar. Tapi adakah orang bunuh diri itu tadi kafir? Tidak, dia tak kafir, dia beriman. Kecuali orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi menghalalkan perbuatan tu. Menghalalkan. Dia kata tak apa minum arak ni, tak ada masalah pun. Jadi kafir. Dia berzina, dia kata tak apa. Tak apa ni maknanya tidak haram. Jadi kafir. Sebelum dia bunuh diri, sebelum dia lompat bangunan, terjun jabatan, dia kata bunuh diri ni tak apa, tak ada masalah. Maka kalau seandainya dia menghalalkan perbuatan dosa besar tu, baru jadi riddah, baru jadi murtad. Na'udzubillah. Jadi mati dia, kalau yang bunuh diri tadi mati kafir lah. Itu di antara dia dengan Allah lah. Kita tak tahu waktu dia terjun tu, kecuali dia buat live ke contohnya.
Sebelum dia terjun, dia buat live, dia terjun dengan handphone dia sekali. Tapi ramailah yang tengok. Sebelum dia terjun tu, dia kata sesungguhnya bunuh diri ni halal, kata dia. Tak ada dosa pun, dia pun terjun. Maka terang nyatalah pada kita, dia mati kafir. Sebab apa mati kafir tadi? Sebab perkataan dia, bukan sebab terjun tu. Nampak tak tu? Jadi dia mati kafir bukan dengan sebab terjun tu. Mati kafir sebab perkataan dia tadi tu. Maka wajiblah kita mengadukan hal tu kepada orang yang bertanggungjawab. Bagi tahu Jabatan Agama Islam ke, Pak Imam ke, Tok Qadi ke, tadi sebelum diterjun bangunan tadi, dia menghalalkan perbuatan bunuh diri. Maka zahir perkataan tu murtad. Kan murtad tu ada 3 kan. Ada kalanya murtad dengan perkataan. Perkataan tu murtad dengan perkataan tu menghalalkan benda haram. Bunuh diri itu haram, tiba-tiba dia menghalalkan, mati bunuh diri dia, mati dia dalam keadaan murtad, wal a'yadzubillah min dzalik. Jadi orang yang buat dosa besar tidak jadi kafir, tapi berdosa lah. Dosa besar jangan, bukan ringan, besar, dosa besar berat hukuman dia. Dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', orang yang bid'ah, yang buat benda yang menyesatkan tu dengan kufurnya. Seperti mana Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Itu i'tiqad Mu'tazilah. I'tiqad fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bukan orang Arab. Mu'tazilah ni siapa-siapa yang berpegang macam tu, di dalam hati dia percaya macam tu, kita orang Melayu duduk Malaysia, duduk Kuala tiba-tiba dalam hatinya memiliki kefahaman dan pegangan bahawa hamba yang memperbuat segala perbuatannya tidak ada kena-mengena dengan Allah. Ni saya bercakap ni sebab kekuatan saya, kudrat saya, ilmu saya, tenaga saya, kesihatan saya, kebolehan saya. Tak ada hubung kait dengan Allah. Tak ada. Allah hanya menjadikan saya, kemudian Allah membekalkan nikmat sihat, ilmu dan sebagainya. Lepas tu saya pandai-pandai sendiri. Itu Mu'tazilah. Siapa yang berpegang macam tu dalam hati dia dalam mana secara automatik dia jadi Mu'tazilah dah. Dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia terkeluar dah. Tak payah isi borang. Tak payah nak isi borang. Tak payah buat permohonan nak jadi Mu'tazilah. Cukup dengan memiliki kefahaman dan pegangan yang macam tu, jadilah Mu'tazilah. Adakah murtad Mu'tazilah tadi? Jawabnya tadi, dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', orang yang bid'ah dengan kufurnya. Seperti mana Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya dan mengingkarkan harus. Itu satu, tak jadi kufur. Tapi kalau ditanya mereka, siapa yang jadikan kudrat dalam badan kamu tu? Siapa yang bagi ilmu tu? Allah. Maknanya dia masih lagi berpegang kepada Allah. Cuma dia memandang usaha dan ikhtiar tu daripada diri dia sendiri. Berbeza dengan kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membekalkan roh, Allah yang memberikan kudrat, Allah yang memberikan ilmu dan sebagainya. Betul? Allah yang menjadikan itu semua, betul? Dan segala perbuatan dan gerak-geri kita pun dijadikan oleh Allah. Bukan dengan sebab tenaga dalam badan kita tu, bukan. Bukan dengan sebab tenaga kita. Kalau kita dapat sesuatu bukan dengan sebab doa kita. Kalau kita dapat sesuatu bukan dengan sebab hasrat kita. Tak. Semuanya itu iradat dan kudrat Allah. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Yang kita buat tu sebagai sebab musabab yang tidak boleh memberi apa-apa kesan sekalipun. Ni sebab ni kita ngaji ni buat sebab lah ni. Buat sebab nak dapat ilmu, mengaji. Tapi kita kena ingat sebab yang kita buat ni tidak boleh menghasilkan ilmu.
Yang kita faham-faham ni sekarang ni, yang kita faham-faham ni Allah yang menjadikan kefahaman tu. Dalilnya mana? Ada yang bersungguh mengaji tak faham pak? Padahal dia usaha bersungguh. Bersungguh mengaji, datang awal, balik lambat. Bersungguh, ada kitab, ada rakaman, dengar banyak kali, tak terbuka apa dia cakap ni, tak gerti, tu tak faham. Tu dalil menunjukkan usaha kita, kesungguhan kita tidak boleh memberi bekas. Memberi bekas tu memberi kesan. Memberi kesan hasilnya ilmu, fahamnya ilmu, bukan usaha kita. Allah yang memberi kefahaman tu, bukan usaha kita. Bukan usaha guru yang memberi faham, bukan usaha suami yang memberi rezeki. Semuanya itu daripada Allah. Tapi usaha itu orang panggil sebab-sebab yang beradat, yang tidak sama sekali memberi kesan apapun. Dah tu kenapa Allah suruh usaha? Allah nak bagi pahala berusaha. Ni kita ngaji malam ni, kita dah usaha, kita dah korban masa, penat, tenaga dan macam-macam lagi. Datang belajar, mendengar, berfikir, tak faham, tetap dapat pahala kerana usaha tak. Ada pun yang menghasilkan kefahaman, yang menjadikan, menciptakan kefahaman itu adalah Allah. Boleh faham? Itulah dia, itu akidah ahli sunnah. Kalau Mu'tazilah dia kata aku pandai, aku faham, aku kaya, aku hebat, aku viral, aku ini sebab akulah, sebab ada tenaga dalam badan aku, sebab aku ada ilmu, sebab aku pandai, sebab aku bijak. Itu Mu'tazilah. Wajib kita jaga akidah kita, wajib ajar anak bini kita ni. Takut dia orang jadi Mu'tazilah tanpa kita tahu nanti. Sebab tu wajib suami mengajarkan ilmu akidah pada isteri dia, supaya isteri ni tak jadi Mu'tazilah Qadariyah, tak jadi Mu'tazilah Jabariyah. Jadi jangan lepaskan leher kita seorang ni. Ajak bini kita ngaji, pandai lah, belikan gelang mahal 20 kertas, biar belit angkat leher dia. Lepas tu ajak ngaji. Dah payah nama nak ajak ngaji. Beli kan sekarung, cincin emas sekarung, lambak kan, jom pergi ngaji. Kemudian wajib ngaji. Dan tiada dihukumkan, habis tadi. Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya. Jangan etikad macam tu. Dalam hati kita kena ingat, kita boleh bergerak, boleh diam, boleh solat, boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh mengaji, boleh berdoa, boleh apa saja. Semuanya itu af'alullah. Semuanya itu perbuatan Allah. Faham tak? Perbuatan Allah, Allah yang menjadikan. Sekarang ni boleh nampak tak? Kita boleh nampak tak? Boleh nampak tak sekarang? Ke tak nampak? Nampak tak? Lepas tu tanya nampak tidak, diam. Mikir, aku nampak ke tak nampak? La ilaha illallah. Nampak lah ni. Boleh dengar tak? Boleh. Fikir, aku dengar ke tak ada? Khoya, jangan khoya. Jadi ni yang memperlihatkan objek-objek ni Allah lah ni, bukan tenaga dalam mata kita tu. Faham tak? Hati kena ingat macam tu. Hati kena perasan benda tu. Ni kita boleh tengok ni, bukan tenaga kita, bukan tenaga mata kita ni. Allah yang memperlihatkan. Walaupun mata kita besar macam mata petai, contohnya, kalau Allah tidak memperlihatkan, tak nampak objek ni. Faham tak tu? Jadi sebenarnya semua ni nak mengajak kita sentiasa mengingat kepada Allah. Tapi hati kita lalai, ataupun kita tak tahu, kita tak belajar, kita tak tahu. Tu bahaya. Kalau kita tak tahu, tak belajar, kita ingat kita berasa kita berasa tenaga kita berasa usaha kita. Tu bahaya kalau tak belajar.
Bila belajar baru tahu, oh rupa-rupanya hakikatnya yang memperlihatkan aku sekarang, yang mempergerakkan ni saya ni sedang boleh bercakap ni, ini tadbiran Allah lah ni. Allah boleh stop mulut saya ni bila-bila masa saja. Sekarang ni Allah boleh bisukan saya. Sekarang ni Allah boleh butakan saya. Sekarang ni Allah boleh jadikan saya gila, tak waras, tak ingat, lupa segala-galanya. Allah boleh buat sekarang kalau Allah nak. Begitulah juga tuan-tuan semua. Kerana kita ni senantiasa ditadbir oleh Allah. Bukan kita je, sekalian alam ni. Sekalian alam ni, yang menyalakan lampu-lampu ni, yang meniupkan udara ni, semuanya pentadbiran Allah. Bukan tenaga elektrik tu. Tenaga elektrik itu sebagai sebab yang tidak boleh memberi bekas sahaja. Adalah hikmah Allah jadikan tu. Orang dapat kerja, betul? Betul? Orang kerja TMB pun gitu lah. Kalau tak ada yang nama elektrik, nak kerja apa? Allah Maha bijak. Allah Maha bijak membuka ruang-ruang yang menjadi asbab cari rezeki dan semacam-macam. Tak payah nak pertikai dah. Dia maha bijak dalam segala-galanya. Tapi kalau kita cakap kita makan ubat, itu atas jalan asbab, bukan i'tiqad. Jadi salah ke kalau nak cakap kita yang buat bangunan tu? Tak salah. Siapa buat bangunan tu? Pak Daulah lah itu, dia dengan pekerja-pekerja dia yang buat. Tak salah tu hukum cakap, hukum adat. Tapi i'tiqad Allah yang menjadikan. Nama pun i'tiqad, barang dalam hati, bukan suruh cakap. Kalau suruh cakap hakikat i'tiqad ni, orang tak nak kawan lah dengan kita. Gila orang ni cakap. Kau nampak tak tu benda yang kau nampak tu? Bukan aku yang nampak, Allah yang nampak tu. Jemputlah minum. Bukan aku yang minum, Allah yang minum. Habis berat. Gila kan orang cakap. Memang hakikatnya begitu. Allah yang memperjadikan segala perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan Allah juga yang menjadikan segala perbuatan kamu. Perbuatan kita ni, gerak, diam ni, dijadikan oleh Allah. Sama ada perbuatan yang sengaja, perbuatan yang tak sengaja, perbuatan yang kita buat dalam keadaan kita sedar, perbuatan yang kita buat dalam keadaan kita tak sedar, bukan pilihan kita. Semuanya itu dijadikan oleh Allah. Itu akidah kita ahli sunnah. Supaya hati ni sentiasa sedar kita ni dalam pentadbiran Allah. Sedar tak sedar, itulah dia hakikat dia. Cuma hukum bercakap lain. Itu penting ngaji. Kalau tak mengaji, apa yang dia cakap silap-silap, itulah yang dia itu bahaya. Kalau apa yang dia cakap itu yang dia i'tiqad, rosaklah akidah dia. Contoh, sihatlah makan ubat, dalam hati dia ubat yang bagi habis hati. Tapi kalau orang ngaji, sihatlah makan ubat, maksudnya hukum adat dan hukum asbab. Dalam hatinya Allah yang menjadikan sihat, bukan ubat. Jadi selamatlah akidah dia. Orang tak mengaji, orang tak belajar, orang tak tahu. Sebab tu kata ulama, orang yang jahil ni dia terlebih hampir kepada kufur. Orang yang jahil, lebih-lebih lagi jahil ilmu akidah, dia terlebih dekat dengan kafir. Mudah sangat nak jadi kafir. Silap sikit je. Silap cakap je jadi kafir lah. Na'udzubillah. Tu bahaya. Jahil ni bahaya. Jahil ni sangat-sangat bahaya. Jahil akidah lagi besar bahaya ni. Tu pakat-pakat ngaji kawan-kawan. Ngaji, cari duit. Rumah tangga, ngaji jangan tinggal. Buat jadual waktu supaya kita boleh belajar. Nanti yang senangnya kita, yang selamatnya kita, yang selamatnya anak bini kita, bukan orang lain. Jadi usaha, buat sebab mudah-mudahan Allah selamatkan kita, anak bini kita, dunia dan akhirat. Dunia pun senang, akhirat pun senang. Senang kat dunia sebab kita usaha, buat sebab makan, bekerja, boleh makan, boleh minum, ada rumah, ada pakaian.
Tak melarat, tak merempat, tak minta sedekah. Tu senang dunia. Betul? Kemudian balik akhirat pun senang kerana amalnya betul dan diterima oleh Allah. Dapat kesenangan yang jauh lebih hebat pula, lebih daripada kesenangan yang Allah bagi atas dunia. Itu kalau dia ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, ya mungkin kita senang, kita hebat, kita mewah, kita bahagia di dunia sahaja. Balik akhirat amalan kita Allah tolak. Balik akhirat amalan kita Allah tak terima. Akidah kita Allah tak terima. Duduk dalam azab lah selama-lamanya. Jadi kesenangan kita sementara di dunia sahaja. Kat dunia ni lah boleh tergelak, ketawa seronok, melompat dan sebagainya. Habis mati, bertemulah dia. Bertemulah dia dengan alam, dengan zaman kehancuran, zaman keseksaan, zaman azab siksaan untuk diri dia selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Dia dan anak bini dia sekali. Na'udzubillah. Jadi hati-hati kawan-kawan. Hati-hati guys. Guys. Hey guys. Hati-hati cari duit, cari ilmu agama, cari. Ulama pesan, bila time cari duit, cari ilmu. Betul dah tu cari hidup dah. Tak payah hejah-hejah lagi dah. Betul dah tu. Maksudnya kita usaha dunia dan usaha akhir. Usaha untuk kesenangan dunia, usaha untuk kesenangan dan keselamatan akhirat. Macam tu. Yang belum buat, tolong buat cepat-cepat. Buat jadual waktu. Buat jadual waktu khusus belajar agama. Buat jadual waktu belajar agama. Fardu ain, tekankan fardu ain dulu. Sebab kita ni dah terlambat ni. Dah terlewat, umur dah banyak, kubur dah dekat dah. Jangan galit dengan ilmu-ilmu yang tak berapa nak penting. Jangan galit-galit dengan ilmu-ilmu yang tak berapa nak penting. Dulukan ilmu fardu ain. Sebab fardu ain ni memang nak pakai betul-betul dalam ibadat. Jadi tumpukan fardu ain, jangan galit. Umur kita dah lain, kita ni belum balik lagi. Bolehlah nak galik-galik lagi. Ini dah balik tak tahu berapa juta kali balik tak tahu dah. Jadi jangan lengah-lengah nak ngaji yang sunat-sunat ni. Tumpukan fardu, ilmu yang fardu dulukan. Sebab i'tiqad yang betul, nak pakai hati yang bersih, nak guna nak tahu pantang larang, selok belok, undang-undang buat ibadat, apa yang mengesahkan, apa yang membatalkan. Tumpukan fardu ain dulu. Betulkan sembahyang kita, betulkan bacaan solat kita. Ini tumpukan dulu. Yang lain-lain tu nanti ada masa nanti insya-Allah. Yang kata tafsir Quran, yang kata tafsir hadis, yang kata sirah tu penting juga, tapi benda tu tak main peranan penting dalam nak mengesahkan ibadat ni. Itu orang panggil cabang-cabang. Nak meluaskan ilmu pengetahuan boleh. Adapun yang nak menjadi dasar utama amalan kita betul ataupun salah, diterima ataupun ditolak, ni fardu ain. Jadi jangan buat main dengan fardu ain. Tumpuk. Kawan-kawan kita dah pandai, dah alim nak ngaji tafsir, silalah. Tak apalah, awak pergi dulu. Saya belum lagi. Sebab ada benda penting saya belum pandai lagi. Lebih baik saya tumpukan fardu ain daripada tumpukan yang fardu kifayah. Jangan ngaji ikut-ikut orang salah ngaji, salah cara, nanti kita yang rugi. Syaitan ni dia pandai tipu kita. Memanglah mengaji itu baik, tapi ada syaitan, ada kala syaitan menipu kita. Mengaji, belajar ilmu yang kurang penting supaya kita tak tahu yang penting-penting. Bila kita beramal dalam keadaan tak tahu ilmu yang penting-penting, dosalah amalan kita, Allah tak terima. Dia punya perangkap dia. Tapi tuan punya badan rasa betul dah, sebab dah mengaji agama. Aku dah ngaji agama. Kalau tafsir aku seminggu 8 kali. Hadis 8 kali. Sirah memanglah. Tapi yang fardu ain tak tahu, mandi wajib pun tak tahu lagi, macam akidah ahli sunnah pun tak tahu, nak bersihkan hati pun tak tahu, sifat mazmumah mahmudah pun tak kenal. Macam mana? Nampak tak tu permainan dia tu, permainan syaitan dan nafsu tu menipu kita. Dia pasang perangkap. Disuruh kita ngaji tapi ada perangkap kat situ. Hati-hatilah. Kemudian katanya musannif lagi, dan yang mengingkarkan harus melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Ada golongan, ada puak yang tak percaya bahawasanya nanti di hari akhirat kita akan direzekikan Allah melihat Allah. Ada golongan yang tak percaya benda tu.
Kita ahli sunnah wal jamaah, di antara i'tiqad kita, pegangan dalam hati kita, harus melihat kepada Allah. Di hari kiamat besok Allah membukakan hijabnya, Allah mentajallikan zatnya kepada orang mukmin, sehingga orang mukmin dapat memandang kepada Allah tanpa kaifiat. Apa maksud tanpa kaifiat? Tak tahu nak cerita bagaimana, sebab Allah itu mukhalafah, tidak menyamai dengan segala sesuatu. Bukan maksud boleh memandang Allah nampak warnanya, nampak bentuknya, nampak tempatnya, nampak tubuhnya. Bukan. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi i'tikad kita ahli sunnah, setiap mukmin nanti di dalam syurga Allah akan memberi izin pada hamba-hamba ikut makam masing-masing lah. Macam Nabi Rasul, makna mereka boleh senantiasa memandang kepada Allah. Macam kita orang-orang awam bawah ni, ada masa ketika yang dibukakan peluang itu oleh Allah. Yang mana itulah setinggi-tinggi kelazatan nikmat syurga yang sangat dahsyat sekali. Yang paling dahsyat sekali kelazatan syurga tu, iaitu memandang kepada zat Allah tu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Beramal solehlah, jaga akidah tu, bersihkan hati, beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua nanti direzekikan oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Tapi bukan bermaksud Allah Ta'ala duduk dalam syurga. Ingat bukan bermaksud Allah duduk dalam syurga. Waktu kita di dalam syurga itu, Allah memberi peluang. Bukan maksud nampak Allah tu sebab Allah sekali duduk dalam syurga. Dah, wal'iyadzabillah min dzalik. Jaga akidah kita tu. Allah Ta'ala bukan jirim dan jisim. Dia tetap mukhalafah selama-lamanya. Sifat Allah Ta'ala tu mukhalafah, tak serupa dengan makhluk tu, bukan sahaja sedia kala. Sampai bila-bila mukhalafah. Sampai bila-bila Allah tak bertepat. Sampai bila-bila Allah tak sangkut paut dengan masa. Sampai bila-bila zat, sifat dan perbuatannya tak sama dengan segala sesuatu. Kena ingat tu. Bukan maksud mukhalafah Allah tu sementara di dunia ni. Besok di hari kiamat Allah serupa, ada makhluk yang serupa dengan Allah. Dah. Tu penting ngaji akidah, kawan-kawan. Ngaji akidah, siapa pun kita tak peduli. Ngaji akidah betul-betul. Fardu ain ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf, ngaji tajwid, ngaji. Buat jadual. Seminggu 4 kali, seminggu 4 jam ambil masa. Daripada 168 jam, ambil 4 jam untuk akhirat kita. InsyaAllah selamat. Satu minggu 4 jam je. Seminggu 4 jam je. Fiqh 1 jam, tauhid 1 jam, tasawuf 1 jam, tajwid 1 jam. Cukuplah. Kemudian ulanglah tiap-tiap minggu, ulang 4 jam. Lama kelamaan kita pandailah, makin baik, makin eloklah ibadat kita, makin banyaklah yang kita tahu, makin banyaklah kesilapan yang kita dapat baiki. Begitu. Permulaan kena buat macam tu. Jangan kena paksa diri, kena paksa. Kalau andai kata ada muskil, ada pertanyaan atas jalan iskal, apa hukum membahagikan jadual? Apa hukum membuat jadual mengaji fardu ain? Jawabnya wajib. Apa hukum membuat jadual waktu main badminton? Hukumnya harus. Apa hukum buat jadual berlari keliling Tasik? Harus. Kalau tak buat jadual berlari keliling Tasik, berjoging, tak dosa. Apa hukum buat jadual pergi main golf? Harus hukum dia. Apa hukum buat jadual pergi ngaji fardu ain? Wajib. Tak buat, berdosa. Jangan main-main. Buat yang belum buat. Bukan untuk saya, untuk kalian, untuk kita sama-sama. Sama-sama, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kena usahalah nak masuk syurga tu, kena usaha. Kena buat sebab. Jangan duk tawakal, tak kena tempat tawakal. Duk doa minta masuk syurga, minta husnul khatimah, tapi usahanya tak buat. Mana boleh. Minta dapat duit, ya Allah bagilah duit, tapi usaha kita tak buat. Sebab tak buat, pada adatnya mustahil dapat. Hukum adatnya mustahil nak dapat. Memang akal boleh terima, harus kalau Allah nak bagi tanpa usaha, boleh. Tapi dalam kita ramai-ramai, siapa yang dapat benda-benda itu tanpa usaha? Cuba bagi tahu. Selama ni siapa yang dapat benda-benda itu dalam keadaan dia duduk tak bergerak dalam rumah dia dapat segala benda? Ada tak yang berlaku macam tu? Tak dengar lagi. Pada adatnya dapat benda-benda itu
usaha. Tapi bukan usaha yang bagi. Ingat balik tadi, Allah yang bagi. Jadi jangan kita minta syurga, minta Allah selamatkan anak bini kita daripada azab neraka Allah, tapi tak usaha. Kalau taklah pesan ku anfusakum wa ahlikum nar, daklah kamu pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab neraka Allah. Macam mana cara nak pelihara? Ilmu, belajar, baru kita tahu buat macam ni betul, buat macam ni salah, yang ni sah, yang ni batal, yang ni memurtadkan, yang ni mengkafirkan, yang ni menghapuskan pahala, tipu daya syaitan begini dan begitu. Barulah. Jangan semata-mata doa. Jangan semata-mata doa. Doa tu sebahagian daripada usaha dah. Tapi jangan doa je harap macam tu tanpa usaha. Jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah. Tu Mu'tazilah Jabariyah pula. Serahlah takdir. Kalau syurgalah. Usaha tak buat. Tapi hal-hal dunia pandai pula usaha. Nak duit pandai pula dia usaha pergi kerja. Nak makan usaha pandai pula masak pergi dapur. Cari nasi, cari ini, cari itu, pandai pula usaha bab-bab tu. Tapi bab amal, bab ibadat, bab akhirat, tawakal tu Allah. Serahlah pada Allah. Wah banyak cantik muka kita. Banyak cantik muka kita. Bab ibadat, tawakal. Bab dunia, pandai usaha. Gimana? Pergi kerja. Tak payah kerja lah. Dah tak kerja apa nak makan? Pandai, marah dah tu. Tak kerja apa nak makan? Makan pasir. Wah marah. Dah tak aman macam mana nak masuk syurga? Tu jangan jaga. Tu tak boleh. Tawakal. Sama je cerita dia. Nak dunia kena buat sebab, nak akhirat pun kena buat sebab. Kena buat sebab. Belum terlambat lagi. Cepat. Tapi masa dah sikit. Masa dah tak banyak ni. Cepat. Ramai orang mati muda-muda, ramai orang mati tanpa sakit. Ramai orang tak sedar yang dia mati hari tu. Ramai orang tak sangka dia mati hari tu. Kita pun samalah macam tu juga. Jadi jangan main-main. Dunia ni bukan untuk tempat main-main. Dunia ni tempat ibadah. Main-main tu sambil. Seronok-seronok tu sambilan. Nak kaya, nak mewah. Itu semua sampingan hidup dunia, bukan matlamat utama kita dihidupkan, dijadikan oleh Allah. Sabar ada kampung kita tu, kesenangan ada tunggu kita dekat kampung yang hakiki akhirat besok. Tapi kena betul-betul lah berjalan atas dunia ni. Kalau tak, nanti tak dapat duduk dalam kampung yang penuh dengan kesenangan tu, syurga tu, duduk dalam azab pula. Jadi sekaranglah usahalah bertaubat dengan Allah, mengaku salah dengan Allah, azam nak ngaji, azam nak berubah. Tapi jangan azam je, kena usaha sekali. Insya-Allah. Jangan putus harap, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah Maha Pengasih Penyayang Pengampun semua hamba Dia yang sudi nak kembali kepada Allah. Jadi jangan buat lambat-lambat. Pakat-pakat ngaji. Kan rugi. Untung. Nantilah dia untung akhirat. Ni dapat akhirat lah. Jangan kita tanya mana untungnya sembahyang, mana untungnya ngaji. Janganlah namanya pun usaha akhirat. Untungnya akhirat lah besok. Besok lah. Akhirat besok baru dapat. Kita ni suka benda segera. Segera. Apa benda segera? Dunia. Dunia ni benda segera. Nak hari ni dapatlah, ataupun nak hari ni minggu depan ke dapatlah, segeralah tu. Benda akhirat hari ni buat. Berapa lama dah sembahyang? Ada yang dah sembahyang 50 tahun. Dah dapat tak? Ada berubah rumah kita jadi mahligai? Dah 50 tahun sembahyang? Tak berubah rumah kita? Tak tambah duit kita? Sebab apa? Allah nak bagi akhirat besok. Jadi lambat. Lambat ni nafsu tak suka. Nafsu tak suka lambat-lambat ni. Nafsu nak cepat, nak kaya cepat, nak jadi jutawan cepat. Semua nak jadi cepat. Itu nafsu. Sabar. Allah Ta'ala kata, Allah firman, Allah ciptakan akhirat itu untuk mana? Untuk orang-orang yang beriman, untuk mendapat kesenangan nanti. Allah jadikan akhirat itu untuk kekasih-kekasih Dia menikmati kesenangan selama-lamanya. Allah jadikan akhirat itu bukan untuk orang kafir berlazat-lazat berseronok. Allah jadikan dunia ni tempat orang kafir, orang munafik berseronok. Bukan untuk orang mukmin.
Allah jadikan dunia ni tempat orang kafir, tempat orang munafik berseronok-seronok, bukan untuk orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman tempat seronoknya mana? Akhirat. Allah nak biarkan mereka berseronok sampai bila-bila dengan tidak berkesudahan. Tapi dunia ni Allah ciptakan kesenangan-keseronokan yang sementara untuk orang kafir dan orang munafik. Berseronoklah sementara. Berseronoklah sementara atas dunia. Berseronoklah sementara ya, ingat nak ambil apa? Ambil. Nak makan apa? Makan. Nak buat apa? Buat. Seronoklah. Tapi sementara tau. Ibaratnya gitulah. Sementara tau, nanti mati. Maknanya keseronokan, kebahagiaan, kemewahan, kebanggaan tadi tu semuanya akan berhenti bila datangnya kematian. Siapa nak? Ambillah. Tapi sementara, ingat, sementara. Kalau kau jadi jutawan, kalau kau jadi bilioner pun sementara je. Kalau kau nak kerja, nak bangga, nak orang hormat, nak orang sujud kat kaki kau, sementara je kau akan dapat benda tu. Allah boleh bagi, tapi sekejap lah, ingat, sekejap je. Dan lepas tu nanti kau akan diazab selama-lamanya. Tu kena ingat yang tu pula. Dunia ni nak mewah, nak seronok nak seronok sebanyak mana, silakan, tanpa sempadan, tak peduli halal haram, tak peduli agama, silakan. Nak tonggang arak hari-hari, nak mandi arak, nak kumur arak, basuh muka dengan arak, ikutlah. Nak buat apa, nak buat jenayah apa, nak buat maksiat apa, tak nak tutup aurat, sila, seronoklah dengan dosa dan maksiat tu sementara kau mati, sementara kau nak mati. Bila mati besok, berhentilah segala seronok tu tadi. Allah akan tukarkan dengan azab siksaan yang sangat dahsyat, pedihnya, selama-lamanya takkan berkesudahan. Tapi orang mukmin kawal, sabar atas dunia ni, taatlah perintah Allah buat sementara waktu, sabar, kawal keinginan nafsu yang nak tiru golongan yang tadi tu. Tahan. Jangan seronok sangat atas dunia ni, utamakan ibadah, utamakan akhirat, sebab itu matlamat kita diciptakan oleh Allah. Sabarlah dengan kesusahan yang ibaratnya seperti penjara atas dunia ni. Sabar, sementara je. Kalian akan susah sementara je. Kalian akan sedih sementara je. Sabarlah. Kesedihan, kesusahan tu kalian akan dapat, orang mukmin akan dapat sekejap je. Sabarlah dengan kesedihan tu, kerana bila datangnya kematian, disitulah bermulanya kehidupan yang penuh dengan nikmat, kelazatan yang berkekalan selama-lamanya, yang tidak akan berkesudahan. Bergembiralah, berseronoklah dengan anak bini, berseronoklah dengan kawan-kawan yang mukmin di sana nanti. Selama-lamanya Allah bagi, Allah jadikan tiap-tiap mukmin tadi lebih daripada raja-raja dunia lah lagi. Hebatnya tu, kekayaan itu, kemegahan itu, pentadbiran itu, jajahan dia tu, seperti lebih daripada raja dunia lagi. Paling rendah martabat orang dunia, orang dalam syurga tu ibaratnya raja yang memerintah 4 negara tu. 4 negara besar tu di tanah Arab tu, 4 negara tu dia punya seorang. Tu paling lekeh ahli syurga, paling rendah martabat, yang tak semayang, yang berzina, yang mencuri, yang begini, yang begitu, tapi masih ada iman. Tu maknanya nanti Allah bagi keluasan syurganya seluas tu. Ambillah, tadbirlah, penuh dengan keseronokan selama-lamanya. Apatah lagi kalau dia beramal soleh. Ibarat 7 petala langit dan bumi dibentangkan, luah syurga milik dia. Ambillah harta kekayaan tu, nikmatilah, berseronoklah, tak ada sedih dah situ, tak ada susah dah situ, tak ada orang nak kutuk dah situ, tak ada orang nak ejek dah situ, tak ada orang nak lekehkan kita dah situ. Sabar. Sabar. Dunia ni Allah jadikan supaya orang beriman cari bekal banyak-banyak. Kalau tak ada dunia ni payah agak kita nak cari bekal. Nak cari bekal mana kalau tak ada dunia? Betul? Jangan kata dunia ni tak ada faedah pula. Dunia ni faedahnya mana? Tempat cari bekal lah. Kalau tak ada dunia ni nak semayang macam mana? Nak ngaji macam mana? Cuma jangan salah guna hidup dunia tu. Hidup dunia tu jangan disalahgunakan. Tu
Dunia ni Allah jadikan tempat perhumaan, tanamlah sebanyak-banyaknya, tapi kena ada ilmu. Kena pandailah bercucuk tanam tu. Takut-takut nanti kalau tak pandai bercucuk tanam, tanamannya tak jadi, apatah lagi hasil. Kalau dah tanam pun tak jadi, hasil jauh sekali. Dia sama macam ibarat orang buat kebun lah. Nak buat kebun kena ada ilmu. Kau orang nak tanam, kita nak tanam. Orang tu tanam ada ilmu pertanian, kita tak ada. Kita mekanik. Nak tanam sayu, habis jahanam lah, hancur lodoh lah sayu kita. Orang lain buat kebun sayu dapat untung berlipat kali ganda. Kita habis modal je, sewa tanah, beli tanah, tapi tak jadi-jadi. Sebab apa? Tak ada ilmu nak bercucuk tanam. Ataupun kita hanya ada ilmu bercucuk tanam je, tak ada ilmu jaga tanaman pula dah. Boleh tanam seluas-luasnya 50 hektar tanam sayu, tapi tak ada ilmu nak jaga, habis dimakan musuh semuanya. Ada untung? Tak ada untung. Ada orang pandai ilmu cucuk tanam, dan dia pandai nak menyuburkan, tapi dia tak pandai jaga. Bila dah jual, dah dapat untung, tak pandai pula jaga untung. Akhirnya kena scam, habis duit dia. Itu ibaratnya dia pandai beribadat, dan dia dapat hasil daripada ibadat, tapi sayang tak pandai jaga pahala ibadat dia. Akhirnya muflis juga. Dia nak kena ada ilmu. Kena ada ilmu cara nak beribadat, cara nak jaga pahala ibadat. Nak kena ada ilmu persiapan sebelum ibadat, ilmu semasa beribadat, ilmu selepas selesai ibadat. Kena ada. Kalau tak nanti habis, muflis juga balik akhirat. Tapi kat dunia orang tengok hebat beribadat, macam-macam amal soleh dia buat, tapi rupanya muflis balik akhirat. Kenapa? Tak ada ilmu. Jadi ngajilah. Ngaji sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mantapkan fardu ain, mantapkan fardu ain. Ngaji betul-betul. Ajak anak bini kita. Kerana ada bagi mereka itu takwil melainkan mubtadi' yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berjisim. Wal'iyadha billah min zalik. Jangan diiktikad Allah berjisim. Jisim apa maksud jisim? Jisim ni sesuatu yang ada, yang terjadi daripada bahan-bahan, itu nama jisim. Sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan, unsur-unsur. Air, ada tak bahan dia yang Allah jadikan air? Ada tak? Air tu, ada tak bahan-bahan yang Allah ciptakan air tu daripada apa? Bahan tu, air tu ada tak bahan dia? Nak jadi air, ada tak bahan dia? Ada tak? Ada lah. Nama berjisim lah tu. Kulit kita ni, ada tak bahan yang Allah ciptakan kulit? Ada. Batu, ada bahan dia. Pasir, ada bahan dia. Tanah, ada bahan dia. Udara, ada bahan dia. Cahaya, ada unsur dia. Tu setiap sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan tu namanya berjisim, makhluk, benda baharu. Allah jangan dikatakan berjisim. Kalau contohnya ada kemusykilan, kalau ada soalan, Allah Ta'ala itu berasal daripada apa? Soalan tu tak kena pada tempat, tak kena pada tempat. Kau nak tanya pada zat Allah yang tak serupa dengan segala sesuatu, kau nak tanya apa bahan? Kalau Allah tu berjisim, bolehlah kau nak soal siasat, Allah tu apa bahan dia? Ini kau tanya kepada zat yang maha suci daripada menyamai sesuatu. Kalau kau tanya setan, apa bahan ni setan tu? Makna kena soalan tu. Malaikat tu apa bahan dia? Udara ni apa bahan Allah jadikan? Kena. Cuma jumpa jawapan dengan tak jumpa jawapan lah. Tapi soalan tu kena. Tapi kalau ditanya soalan macam tu pada Allah, tu soalan bid'ah. Sama lah macam ditanya mana Allah Ta'ala tu duduk. Tu soalan bid'ah lah tu. Nak tanya sesuatu perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Allah. Nak tanya Allah tu, kalau kau tahu mana Allah tu duduk, tu soalan-soalan bid'ah tu. Jangan main-main salah cakap rosak akidah kita.
Jangan nak buat gurau-gurau, jangan nak buat gurau-gurau, jangan buat nak nunjuk pandai. Kalau kau ngaji, aku nak tanya mana Tuhan tu duduk. Itu semua soalan yang beda. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Patut kita ajar akidah yang betul, bukan menimbulkan keraguan dan kesangsian dalam hati orang awam. Jangan. Okey. Tadi kata nak balik awal ni. Tak makan ikan pun tak apa dah. Di awal lah. Harun. InsyaAllah gurau Harun. Dan yang mengengkalkan Harun habis tadi. Mana tadi? Berjisim. Jadi jangan i'tikad. Jangan i'tikad Allah berjisim, jangan i'tikad Allah berjirim. Kalau Allah tu berjisim samalah macam kita. Serupa makhluk lah. Allah tu kalau berjisim serupalah dengan kita. Kita ni berjisim. Kita ni ada bahan-bahan. Walaupun bahan Allah ciptakan kita, dengan bahan Allah jadikan gelas ni bahannya lain-lain. Nak jadikan kaca bahannya lain, nak jadikan tubuh kita bahannya lain, tapi tetap dinamakan jangan pula kata Allah tu ada jisimnya, cuma tak serupa dengan kita. Hati-hati dengan salafi sesat palsu ni. Hati-hati. Allah ada tangan, tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan makhluk. Dengan tangan makhluk. Allah ada muka, tapi mukanya tak serupa dengan muka makhluk. Allah tu ada jisim, ada tubuh, tapi tubuhnya tak sama. Wal'iyadzabillah min dzalik. Hati-hati dengan salafi palsu ni tuan-tuan. Kalau salafi yang asal, dia tak akan takwil, dia tak akan tafsir macam tu. Apa saja ayat yang mutasyabihah, ayat Quran, hadis yang mutasyabihah ataupun perkataan-perkataan yang mutasyabihah, semuanya wallahu a'lam. Allah yang tahu. Apa huraian? Wallahu a'lam. Apa huraiannya? Wallahu a'lam. Dia tak mandai-mandai kata Tuhan ada tangan, cuma tangannya tak sama. Tuhan ada jari, tapi jari Tuhan tak sama. Tak ke nanti kita akan tercari-cari. Dalam hati kita ni ada syaitan. Dalam hati kita ada nafsu yang berpakat dengan syaitan nak merosakkan akidah. Nanti duk sari suntuk, duk mikir Tuhan tu ada tangan, tapi tangan dia tak sama. Macam mana agak-agak tangan dia? Kau boleh bawa fitnah benda tu. Kan dari situ nanti dah ada percubaan nak menggambar-gambarkan, mencongak-congakkan, boleh jadi begini kot, boleh begitu kot, begini kot. Sebab tu jauhkan pahaman tu. Pahaman tu mendekatkan kita kepada benda yang merosakkan akidah. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Akhir zaman ni saya nak ingatkan, hati-hati. Kalau ada media-media sosial yang letak namanya salafi, yang letak namanya sunnah, hati-hatilah. Hati-hati maksudnya, bukan saya nak kata semua salah. Hati-hati. Kerana ada puak-puak yang tertentu menggunakan nama ni untuk mengajak masyarakat menimba ilmu daripada mereka. Dia letaknya sunnah. Itu orang awam dengan sunnah. Baguslah sunnah. Memanglah sunnah tu bagus. Tapi kalau di sebalik perkataan sunnah tu kau membawa pahaman yang memunahkan orang, hati, dia orang punya teknik dia. Teknik nak menarik masyarakat supaya mengikut pahaman mereka. Digelarkan diri mereka dengan sunnah. Kadang-kadang dia letak nama dia ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita kena ngaji. Bila kita ngaji betul-betul, faham betul-betul apakah hakikat akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tiba-tiba dia mentafsirkan ayat Quran mengatakan Tuhan itu duduk bersemayam di atas langit, terang dah palsu, terang dah bohong. Banyak fitnah tuan-tuan, kawan-kawan akhir zaman ni. Ngaji baik-baik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada mendapat guru yang menyesatkan akidah kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Minta dalam solat kita, minta lepas solat kita, minta guru, minta Allah sampaikan kita guru yang membawa kita kepada jalan yang betul, akidah yang betul, syariat yang betul. Minta pada Allah, minta Allah jauhkan kita daripada mendapat guru-guru yang membimbing kita kepada jalan yang menyesatkan. Na'udzubillah.
Sebab golongan-golongan ni memang ada dah Nabi sebutkan, akhir zaman akan ada banyak pahaman-pahaman yang merosakkan ni. Ni diri kita macam mana nasib anak-anak kita besok, macam mana nasib cucu-cucu kita besok, macam mana waktu tu besok, macam mana yang menyebarkan agama ni tak tahu macam mana ya. Akhir zaman, ulama-ulama yang benar, ulama akhirat makin tiada, makin tak ada. Tu kita kena ada risau, kena mikir juga macam mana ni. Kena kenangkan juga nasib. Aku ni ada anak-anak. Sekarang anak-anak aku umur 5-6 tahun. Anak aku umur belasan tahun. Kalau 20 tahun lagi akan datang besok, macam mana dia orang ni? Waktu tu yang menyebarkan agama ni golongan yang macam mana? Kena fikir tu sahabat. Tuan-tuan, jangan pentingkan diri sendiri. Kena ada takut, kena ada risau anak-anak kita besok terbimbing atau dibimbing oleh orang-orang yang tadi dah, yang akidahnya sesat, syariatnya sesat. Risau besok rosak keturunan kita. Na'udzubillah. Kena minta dengan Allah, ya Allah pelihara. Mudah-mudahan asbab kita ni yang banyak dosa maksiat ni, dengan asbab kita ni seronok cintakan ilmu, mudah-mudahan asbab tu Allah pandang, Allah pelihara keturunan kita semuanya sampai kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Yelah, anak-anak kita tak tahu. Dia tak tahu, besok dia tak tahu. Dia pun sama macam kita, dia pergi surau masjid niat nak belajar, dia tak tahu. Maknanya bila kita kenangkan, kesianlah nasib dia, kesianlah mereka kalau macam tu. Dia pergi ke surau, dia pergi dengan ceramah, dengan kuliah, memang niat dia nak belajar agama. Memang niat dia nak belajar agama, nak mengabdikan diri kepada Allah. Tapi malangnya dia tak tahu yang membimbing dia tu bukan nak bimbing kepada jalan yang betul, tapi nak membimbing ke jalan yang sesat, yang salah. Jadi kita ni, mak bapak ni, jangan lepaskan leher kita sendiri. Kena ada perasaan risau ni. Risau, ya Allah, tolonglah jaga keturunan aku. Besok aku dah mati, ni ada pun kita bolehlah pekik-pekik kan. Besok kita dah tak ada, siapa nak pekikkan anak kita? Akhir zaman ni orang banyak nafsi-nafsi je. Kau-kau, aku-aku. La haula wala quwata illa billah. Pakat-pakat ngaji. InsyaAllah dengan kerisauan tu besok Allah jaga keturunan kita. Kita kena ngaji, kita kena buktikan, kita kena usaha dulu-dulu buat yang terbaik. Mudah-mudahan bila kita dekat dengan Allah, Allah jaga keturunan kita. Buat baik, sejahat apa pun buat, maknanya rapat dengan alim ulama, rapat dengan orang soleh. Sejahat apa pun kita, jangan sampai biadab dengan alim ulama. Tolong sangat-sangat kawan-kawan, tolong sangat-sangat. Kita tak nak semayang, kita tak nak tutup aurat, kita tak nak mengaji, itu hal kita, itu dosa kita, itu maksiat kita. Tapi tolong jaga benda ni. Jangan berakhlak yang tak baik, jangan biadab, jangan biadab dengan orang soleh. Jangan, tolonglah, jangan. Sebab perkara tu, perbuatan tu menyakitkan hati Nabi SAW. Perbuatan tu menyakitkan hati Nabi SAW. Dan orang yang menyakitkan hati Nabi ni tak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Tolong jaga adab kita. Kita sejahat apa pun, semaksiat apa pun, tolong jaga adab dan akhlak dengan alim ulama, orang soleh. Jangan. Dalam bab agama, kita tak mengaji, kita tak pandai, tutup mulut, lebih selamat. Jangan kita pun turut caci maki juga, padahal kita tak belajar. Kita pun tak belajar agama, kita pun tahu gitu-gitu je, kita pun tahu sikit-sikit je. Jangan, sahabat, tolonglah. Tolonglah. Mudah-mudahan besok di hari kiamat ada orang-orang soleh yang panggil kita nak bagi syafaat. Kita nak agak amal kita dah memang tak ada, kita ahli maksiat, semayang pun tidak, puasa pun tidak, buat dosa macam-macam. Lepas tu menyakitkan pula hati-hati orang yang baik, yang dekat dengan Allah. Siapa nak tolong kita besok? Kawan-kawan kita yang sama waktu dengan kita. Siapa yang kita nak harapkan nanti di padang mahsyar bagi syafaat kepada kita, kalau bukan orang-orang yang ada hubungan baik dengan Allah. Sebab tu tolong jaga. Kemudian
Yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim dan yang mengingkarkan mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang juz'i, maka jadi kafir ia dengan ijma' ulama. Nampak tak? Barang siapa yang mendakwa, yang mengiktikadkan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui sesuatu secara juz'iyah, maksudnya dia iktikad Allah tidak tahu sesuatu dalam bentuk perincian, Allah hanya tahu sesuatu dalam bentuk umum. Contohnya, Allah hanya mengetahui banyaknya pasir di atas 7 petala langit ni, 7 petala bumi ni. Allah hanya tahukan banyak jumlah pasir. Adapun berapa hitungannya, Allah tak tahu. Satu persatu Allah tak tahu. Allah hanya tahukan banyak sahaja. Boleh faham tak tu? Kalau macam lori tu bawa pasir tu, kita tahu banyak aja pasir. Berapa butir tak tahu. Ada yang i'tikad macam tu. Kufur. Na'udzubillah min zalik. Wajib kita i'tikad Allah tahu tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu tu dalam ilmu Allah. Kenapa? Kerana dia yang jadikan tiap-tiap satu tu. Dia yang jadikan tiap-tiap satu tu. Pasir tu, tiap-tiap biji tu Allah yang buat. Dengan kehendak dia. Dengan ilmunya, dengan kehendaknya, dengan kudrat dia, dia yang jadikan tiap-tiap satu tu. Maka dia tahu berapa jumlah, ada berapa jumlah butiran pasir atas alam ni. Itu akidah kita ahli sunnah. Jauhi pahaman yang mengatakan Allah tak tahu sampai begitu. Allah hanya tahu banyak aja. Na'udzubillah. Hati-hati. Habis. Dah. Cari tempat berhenti. Mana ni? Maka jadi kafir dengan ijma'. Habislah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup lah. Alhamdulillah ala kulli halin, dengan taufik Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah Ta'ala bagi kita lagi peluang boleh mengaji malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah kabul dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa tutup guru kita, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, walaupun tak sempurna, memang tak sempurna, memang tak beradab, memang tak berakhlak pun, tapi harap dengan belas kasih sayang Allah, dengan berkat Tuan Pengarang Kitab, dengan berkat para malaikat yang mengunjungi, yang menghadiri majlis ilmu, mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima semua amalan kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, ahli keturunan kita, panjangkan umur kita. Maksud umur panjang tadi, umur yang berkah, panjang umur dengan niat nak memperbaiki perhubungan dengan Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan rezeki, Allah bagi rezeki yang halal, yang luas, supaya mudah kita nak melakukan ibadah untuk diri kita, anak bini kita, dan boleh bantu-bantu orang-orang lain yang memerlukan kerana Allah. Kalau niat macam tu, nak mewah, nak kaya, niat macam tu, nak ibadat dan nak bantu orang lain ibadat, itu terpuji, itu namanya ibadah, itu namanya taat. Tapi kalau kita nakkan keluasan rezeki, nak kaya sebab nak seronok, itu maksiat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan kita sampai kiamat. Allah Ta'ala pelihara anak bini kita, ibu bapa kita, daripada kesusahan nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semuanya mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dapat syafaat daripada orang-orang soleh, para syuhada. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ganjaran syahid. Orang menuntut ilmu ni mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita berusaha memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita yang banyak dosa, banyak penyakit, banyak lagi penyakit dan dosa yang kita tak jumpa cari dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala zahirkan agar kita sedar dan ada usaha nak baiki, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa-doa, hajat-hajat, impian yang baik-baik yang ada dalam hati isteri kita, dalam hati isteri-isteri kita. Mereka ada hajat, mereka ada impian yang baik-baik.
maka mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah permudahkan dengan berkah keikhlasan hati mereka berkhidmat kepada suami mereka dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Begitulah juga suami, ada hasrat dia, ada impian dia, tapi ala kulli halin dia tetap terkawal, tetap tak boleh nak melepasi dengan qada dan qadar dan kekuasaan Allah. Kadang-kadang ada dalam hatinya impian yang baik-baik, nak memberi kesenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga dia, tapi dia tak mampu. Dia tak mampu tapi dia ada impian. Sesungguhnya Allah Taala mengetahui impian-impian mereka. Mudah-mudahan dengan berkah keikhlasan hati mereka yang menjalankan tanggungjawab kerana Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli qudri wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah yang mengikuti kelas secara online, terima kasih Abang Mi semua. Jadi untuk seminggu ni kita akan live di sini di Berkah Niaga ni, insya-Allah. Akaun TikTok satu tu dah kena block sekejap kita di sinilah nanti, insya-Allah. Mana kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah lepas maghrib, insya-Allah di sinilah buat sementara waktu. Terima kasih Terima kasih kawan-kawan yang follow, yang tap-tap skrin, yang share-share, yang tolong maklumkan pada kawan-kawan yang lain. Tolong sampaikan, boleh jadi ramai yang tak tahu. Tadi buat live tadi kelas maghrib tadi, tiba-tiba je gaib. Tiba-tiba je gaib, kita tak perasan ada sebut. Macam mana dia orang ni, kita mana nak sedar cakap apa, tak ada break. Baik. Esok pagi kuliah duha Rumah Ngaji Melaka, insya-Allah. Besok. Terima kasih ingatkan. Besok kuliah duha pukul 9.30 pagi, insya-Allah. Di Rumah Ngaji Melaka Bukit Beruang. Kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab tauhid baru baca. Baru baca. Jadi tolong sebar-sebarkan. Kawan-kawan tolong bagi tahu kawan-kawan lain. Maknanya live kita kat sini sementara seminggu, insya-Allah. Abang Zaid, masih Abang Zaid. Okey, jom kita pergi sarapan. Pergi sarapan, pergi mori. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok apa mori yang lain ni. Jom. Allahu Akbar. Cik. Jom Cik. Alhamdulillah, astagfirullah. Muju ada satu lagi akaun ni standby. Muju ada satu akaun lagi boleh standby. Tadi waktu maghrib tadi. Itu padam dia gitu. Padam terus. Kan tadi saya ada sebut apa tadi kan? Yang Zioni Abu ni tadi kan? Ada sebut pasal Zioni. Masa bahaskan sifat pemurah tadi, Allah Taala bagi juga dia nikmat. Atau orang kafir ni yang apa buat orang Palestin tu pun Allah Taala bagi nikmat tu langsung hilang. Langsung hilang. Maman mana? Balik? Balik lah. Ni pun makanan sedap-sedap ni. Maman balik lah dulu. Mamun nak balik dulu. Man? Mamun nak balik dulu? Masya-Allah. Mai. Ya. Wah, ni spray lalat ni. Jangan lupa spray lalat. Rumah tak pada lalat. Lalat? Semua. Berkesan. Saya pakai itulah. Macam kan? Semua boleh kan? Semua boleh lipas. Hilang. Tu 15 lebih lah, kira 16 lah. Boleh. Dia bang? Cicak mati tak Cicak saya tak pasti. Sebab sebelum ni saya pakai untuk lalat, target ni sebab lalat yang paling degil sekali. Saya semua ni bukan niaga kan? Bukan niaga tu. Tu tengok komen bawah. Berapa tu tak? 15 lebih. Tapi saya pakai macam kan sini kan. Kita punya meja kat dapur.
Biasa lalat lepak sini kan. Kita spray. Dia organik, dia bukan kimia. Dia memang organik. Lepas tu makna dalam sehari tu, mana-mana lalat yang lepak situ singgah, transit situ, dia akan mati nanti di mana-mana. Kalau kita spray lepas tu kita lap boleh? Tak payah lap lah. Tak payah. Dia akan kering aja tu. Tahu kau budak lah. Dia tak berminyak. Dia organik, dia bukan ni. Dia bukan bahan kimia. Lepas tu gang abang akan jumpa kat ruang tamu abang, lalat bersepah dalam bilik air, lalat bersepah. Yang mana yang singgah kat meja tadi? Ustaz bawa. Dia bukan on the spot mati. Ustaz bawa ni. Cari duit top up. Nak beli kereta tak dapat. Nak jual ubat lalat ni. Salah yang lain ni. Baman nak satu. Ni dah ada orang punya kau ni. Dah saya buat lebih. Abang Minuddin nak 2. Saya 2. Ni tu. Okey, orang mana tu? Okey, tuan. Abang Minuddin orang rumah nombor 1 dengan rumah nombor 2 beli 2. Boy kan lah 2 pistol Ustaz. Wah, tak juga. Ambil nombor kan? Ambil. Boleh selamat rehat sahabat semua. Selamat rehat. Hari Senin apa Ustaz? Hari Senin. Tapi semut tapi InsyaAllah. Boleh. ni dah 2 orang punya. Saya bawa 2 je tadi yang abang Mi punya. Yang lebih tu memang tak ada orang. Yes. Ha. Ni bukan 2 tadi ada orang punya. Kita ambil dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi makkina. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni lalat komando mati amat. Bang. Bismillah. Jemput makan sahabat Ada minyak Man, ya man, nak kau Senduk tak ada. Sekejap. Okey lah. Ni bang. Okey. Kau makan malam ni makan sandwich lah. Jadi mak soleh malam ni. Ni rebus Singapura. Belum. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah saya akan up BTT dekat saya punya TikTok Tok Pakir tu. Saya akan buat pengumuman sikit. Nanti agak kawan-kawan boleh tolong share repost share kan. Sebab ada kawan-kawan kita follow yang baru-baru tu tak tahu akaun bekas niaga ni. Tu harap kawan-kawan dapat bantulah. Insya-Allah. Insya-Allah nanti. Sampai kopi. Ayo. Tengok ada dalam satu. Buka. Nak tak? Tak masuk live kan? Online boleh Ustaz? Apa masuk live tak kena ban ni tu? Tak kena ban. Bayar online boleh? Boleh? Boleh Pay online dia ada ni lah lebih sikit. Betul. Agak abang tertekan lebih lah. Lupa lah nombor password. Tekan 4 juta tu. InsyaAllah nak beli t-shirt istighfar kat mana? Boleh tengok dekat saya punya TikTok shop yang berkah niaga ni rasanya ada, ataupun TikTok shop dekat Tok Pakir tu. Scroll lah kat bawah tu. Rasa dah bawah dah iklan. Ada je. InsyaAllah sahabat saya end live dululah, nak makan lah. Lapor lu makan Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh DM tu Susuraya tu. Abang Jasri, terima kasih. Masih semua. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uhibbukum fillah.